أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Alhamdulillah anak-anak, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat dipertemukan lagi pada PDPR PKP 2021 pada minggu yang ke-7 iaitu minggu akhir sebelum kita bersemuka pada minggu hadapan. InsyaAllah kita masih lagi meneruskan hari ini PDPR online kita bagi mata pelajaran tajwid tahun 6 SRA Pekan Semenyi. InsyaAllah saya Ustazah Siti Armiati binti Arifudin akan meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini 5 Mac 2021 bersamaan 21 Rejab 1442 Hijrah iaitu hari Jumaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan tajuk baru bagi mata pelajaran tajwid bagi pelajaran yang ketiga iaitu hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Baik, insyaAllah kita akan berkenal-kenalan serba sedikit mengenai tajuk ini bersama-sama. Hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Kita kenal dulu apakah dia tanwin dan apakah yang dinamakan hamzah wasal. Okey, kalau kita lihat daripada paparan yang Ustazah tunjukkan di hadapan ini, tanwin ialah baris dua atas, dua bawah dan dua hadapan. Seperti contoh, khairan, yauma idzin, adun. Okey, ini adalah contoh-contoh petikan kalimah daripada Al-Quran yang mengandungi tanwin. Manakala hamzah wasal. Hamzah wasal ialah alif yang terdapat kepala sad. Inilah yang dinamakan hamzah wasal. Dalam kalimah Al-Qayyum. Di hadapan tu adalah hamzah wasal. Baik, terdapat kaedah atau formula bagaimana untuk mengenali tanwin bertemu hamzah wasal dalam Al-Quran. Baik, tanwin bertemu hamzah wasal bermaksud ketika dibaca sambung wasal, wasal ini adalah sambung. Ketika dibaca sambung wasal, pada tanwin bertemu hamzah wasal, maka pada bacaan hendaklah digugurkan ataupun dibuang satu baris tanwin dan digantikan dengan nun berbaris bawah. Okey, kalau awak lihat, anak-anak lihat pada kalimah yang Ustazah berikan, contoh-contoh yang Ustazah tunjukkan di hadapan ini. Baik, kita pergi kepada kalimah yang pertama. Khairon al-wasiyatu. Baik, pada kalimah yang bergaris khairon, tanwin dua atas bertemu dengan hamzah wasal. Okey, dalam keadaan seperti ini, seperti yang Ustazah terangkan dalam pengertian tanwin bertemu hamzah wasal, hendaklah digugurkan tanda baris tanwin tu digugurkan satu dan digantikan tanwin yang digugurkan tadi dengan nun berbaris bawah seperti anak-anak lihat dalam contoh yang Ustazah berikan di hadapan ini. Khairon al-wasiyah, asal pada kalimah yang bertulis, tetapi apabila ini hanya terjadi pada sebutan, pada bacaan, tidak pada tulisan. Okey, kalau anak-anak lihat dalam Al-Quran memang tidak akan terdapat seperti yang Ustazah tunjukkan pada tulisan khaironil wasiyah yang berwarna putih. Cuma berlaku perubahan ini pada bacaan, sebutan sahaja tapi tidak pada tulisan. Okey, contoh khairon al-wasiyah. Okey, apabila kita mewasalkan, menyambung khairan al-wasiyah, hendaklah dibuang satu baris tanwin, baris dua atas, dan digantikan dengan nun berbaris bawah. Khairanil wasiyah. Okey, itu tanwin baris dua atas. Tanwin baris dua bawah, ma'din al-qawla. Okey, apabila berlaku seperti ini, kita gugurkan satu baris tanwin baris dua bawah dan digantikan dengan nun berbaris bawah. Ba'din al-qawiyah menjadi ba'dinil ba'din al-qawl menjadi ba'dinil qawl. Manakala Nuhun ibnahu menjadi Nuhun ibnahu. Faham ya anak-anak?
Ini adalah contoh Al-Quran yang kita guna dan Al-Quran lama yang Ustazah akan datangkan perbezaan penulisan pada kalimah tanwin bertemu hamzah wasal. Kalau anak-anak lihat pada Al-Quran yang berwarna merah, ini adalah Al-Quran Resam Usmani, penulisan Resam Usmani yang kita guna sekarang ini, yang mana apabila kita ketika kita membaca wasal menyambung pada kalimah tanwin bertemu hamzah wasal, perubahan nun yang digantikan tadi tu, tanwin yang digugurkan digantikan dengan nun berbaris bawah, perubahan hanya berlaku pada sebutan bacaan kita sahaja tapi tidak pada tulisan. Manakala Al-Quran Quran Majid yang berwarna biru ni, alhamdulillah Ustazah ada Quran simpanan Al-Quran ini, jadi Ustazah boleh datangkan perbezaan di antara kedua-duanya untuk anak-anak kongsi bersama. Baik, pada Quran Majid, Quran Majid terdapat pada tulisan dan pada berubah pada tulisan dan berubah pada bacaan, maksud Ustazah. Jadi alhamdulillah dekat Quran Majid ni kita dapat lihat bagaimana nun yang berbaris bawah tadi setelah digugurkan tanwin yang terdapat memang pada tulisan dan kita akan boleh sebutkan pada bacaan kalimah tersebut. Alhamdulillah. Seterusnya, kita datangkan beberapa misal bagi kita lebih memahami bagaimanakah cara bacaan apabila tanwin bertemu hamzah wasal. Baik, kalau kita lihat pada misal yang pertama, iaitu pada kalimah aulahwan faddu ilaiha. Baik, apabila keadaan ini berlaku, kita hendak mewasalkan, menyambung bacaan, maka terjadilah gugur dan ganti, iaitu gugur satu baris tanwin dan digantikan dengan nun berbaris bawah pada kalimah aulahwan faddu, aulahwan faddu, dan berlakulah hukum ikhfa hakiki, dengungkan dua harkat. Manakala pada kalimah seterusnya sa'a mathalan al-qawm. Baik, pada kalimah ni kita hendaklah gugurkan tanwin dan gantikan dengan nun berbaris bawah menjadi sa'a mathalanil qawm. Seterusnya pada kalimah wal waznu yawma idzin al-haqq. Akan menjadi setelah digugurkan dan digantikan wal waznu yawma idzinil haqq. Seterusnya jannati adnin allati wa'adtahum. Baik, setelah digugurkan digantikan dengan nun berbaris bawah jannati adnin allati wa'adtahum. Ustazah minta maaf, terlupa pula tanda syaddah dekat nun setelah digugurkan tadi. Baik, seterusnya pada kalimah kadzabat adun al-mursalina. Setelah digugurkan tanwin maka digantikan dengan nun berbaris bawah menjadilah kadzabat adunil mursalin. Dan yang terakhir wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, akan menjadi setelah digugurkan tanwin digantikan dengan nun berbaris bawah wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Baik, Ustazah, boleh tak kita gantikan nun berbaris bawah tu dengan nun berbaris atas atau hadapan? Baik, untuk pengetahuan anak-anak, baris itu adalah kekal kepada nun berbaris bawah. Itulah syarat apabila digugurkan tanwin, hendaklah digantikan dengan nun berbaris bawah, insya-Allah. Seterusnya, kita akan berkongsi sedikit bahagian-bahagian hamzah yang terdapat dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui kerana akan memudahkan dan melancarkan lagi dan mencantikkan lagi, mentahsinkan lagi bacaan Al-Quran kita dengan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, insya-Allah. Bahagian hamzah terdapat dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama hamzah qata'. Apakah yang dinamakan dengan hamzah qata'? Hamzah qata' ialah huruf hamzah yang terletak di permulaan, di pertengahan dan di akhir kalimah. Ia dibariskan mengikut baris sedia ada sama ada ketika wasal
atau waqaf. Wasal ini adalah menyambung bacaan. Manakala waqaf ialah memberhentikan bacaan. Baik, kalau kita lihat misal yang Ustazah datangkan, iaitu inna. Baik, huruf hamzah qata'. Hamzah qata' yang terdapat pada kalimah inna ini terdapat di permulaan kalimah inna. Pada misal sa'ala. Baik, huruf hamzah terdapat di pertengahan kalimah sa'ala. Manakala misal yang ketiga qara'a, huruf hamzah terdapat di akhir kalimah. Dan hamzah qata' ini tidak memerlukan kaedah ataupun formula seperti tanwin bertemu hamzah wasal tadi. Senang nak mengenalinya dan mudah untuk menyebut kalimah-kalimah yang mengandungi hamzah qata', insya-Allah. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan hamzah wasal. Okey, tanwin bertemu hamzah wasal tadi kita dah kenal bagaimana dikatakan hamzah wasal. Tetapi marilah lagi lebih lanjut lagi kita berkenalan dengan hamzah wasal pada bahagian hamzah ini. Baik, hamzah wasal ialah hamzah tambahan yang terletak di permulaan kalimah sahaja dan hanya dibaca ketika memulakan bacaan. Ia tidak boleh dibaca apabila disambung dengan kalimah sebelumnya. Bagaimana dikatakan seperti itu? Baik. Lebih jelas lagi seandainya kita lihat pada misal yang pertama yang Ustazah berikan pada paparan di hadapan ini. Baik. Misal hamzah wasal pada misal yang pertama iaitu pada kalimah Al-Hayyu, Allahu, As-Sama'u. Baik, pada kalimah ini kita akan lihat terdapat hamzah wasal yang ditulis di permulaan kalimah Al-Hayyu, Allahu, As-Sama'u. Bagaimana pula kita boleh sebut Al-Hayyu sedangkan tidak terdapat baris pada hamzah wasal tersebut? Okey, itu misal yang pertama. Misal yang kedua, intiqamin, infiru. Bagaimana pula kita boleh menyebut hamzah wasal itu dengan baris bawah sedangkan tidak terdapat baris pada hamzah wasal tersebut? Dan pada misal yang ketiga, uhsyuru, udkhulu. Yang ini pun menjadi tanda tanya. Bagaimana pula kita boleh membaca dengan baris hadapan pada hamzah wasal tersebut sedangkan tidak ada baris pada hamzah wasal tersebut? Baik, sebelum kita mengenali dan memahami dengan lebih lanjut, marilah kita berkenal dulu dengan cara membaris apabila terjadinya hamzah wasal. Baik. Yang pertama, terdapat 4 cara membaris apabila terdapatnya hamzah wasal, iaitu jika huruf ketiga berbaris bawah, hamzah wasal yang tidak berbaris di hadapan itu hendaklah mengikuti baris yang ketiga tadi, iaitu berbaris bawah. Pada misal yang kedua tadi, iaitu intiqamin. Penerangan yang pertama adalah misal yang kedua, iaitu jika huruf ketiga berbaris bawah, maka huruf hamzah wasal di hadapan secara tidak langsung akan berbaris bawah. Intiqamin, infiru. Okey, yang kedua, jika huruf ketiga berbaris atas, hamzah wasal berbaris bawah. Yang ini pun ikut misal yang kedua. Apabila huruf ketiga berbaris atas ataupun bawah, secara tidak langsung hamzah wasal akan tetap menjadi baris bawah. Yang ketiga, jika huruf ketiga berbaris hadapan, hamzah wasal di hadapan yang tidak berbaris itu akan berbaris hadapan. Pada misal yang ketiga, iaitu uhsyuru, shin itu berbaris hadapan dan udkhulu dan kha itu berbaris hadapan. Jadi hamzah wasal di hadapan yang tidak berbaris itu secara tidak langsung akan berbaris hadapan. Uhsyuru, udkhulu. Okey, dan yang keempat, bagaimanakah cara membaris yang keempat apabila dimulakan dengan hamzah wasal? Ialah hamzah wasal baris atas hanya jika dimulakan dengan alif lam, iaitu pada misal yang pertama, Al-Hayyu, Allahu, As-Sama'a.
Jelas ya anak-anak InsyaAllah. Jadi hamzah wasal ini adalah hamzah tambahan yang terletak di permulaan kalimah sahaja dan hanya dibaca ketika memulakan bacaan. Ia tidak boleh dibaca apabila disambung dengan kalimah sebelumnya. InsyaAllah. Baik, setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu bersemuka pada minggu hadapan bagi mata pelajaran tajwid. Kita akhiri majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.